Terima kasih kedua-dua pengacara majelis. Ini pengacara ini kalau dia sudah dah saya bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Yang saya muliakan tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku pengurusi Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Hassan Timbalan pengurusi Bosco. Pengurusi Lembaga Disiplin Barisan Nasional. Ketua Barisan Nasional Bendahari Tan Sri Datuk Seri Panglima Yusuf Korup, daripada MCA, MIC, PBRS, pimpinan-pimpinan tertinggi Barisan Nasional dan juga komponen-komponen parti UMNO, MCA, MIC, PBRS. Tapi ini saya kena sebut. Kalau tidak, diorang tidak datang balik. Saya ingin mengalu-alukan sahabat-sahabat saya, pemimpin-pemimpin tertinggi daripada negeri-negeri, daripada Perak, daripada Pahang, daripada Melaka, Pulau Pinang, Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Terengganu, wilayah Kelantan. Mana lagi belum sebut? Perlis. Terima kasih di atas kehadiran dan sokongan kepada solidariti Barisan Nasional BN Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tujuan mengadakan konvensi ini adalah untuk kita menjahirkan solidariti di kalangan pemimpin dan penyokong-pendukung serta pendukung Barisan Nasional di Sabah. Dan solidariti ini akan kita terjemahkan kepada satu kekuatan untuk memastikan BN di Sabah mendapat kemenangan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, konvensi ini bukan main-main. Kita harus melahirkan, menjahirkan semangat perjuangan kita. Sebab pilihan raya akan datang ini, pilihan raya yang penting untuk kita memastikan BN menguasai Putrajaya nanti. Saya beri jaminan, BN menang, PRU akan datang ini. Sabah akan kita bangun. Sabah akan kita majukan. Sekarang payah. Sebab kita kena berunding dengan semua pemimpin. Terpaksa. Terpaksa. Sebelum saya melangkah jauh, saya ingin memberi amaran kepada Presiden PBS. Jangan cuba bermain api. Kalau berkawan, hormati kawan. Sebab UMNO BN tidak pernah hianati kawan. PBS sudah hianati BN berkali-kali. Cukup PBS. Sarang tebuan jangan dijuluk. Kalau dijuluk, padah rasanya. Sebab UMNO BN ini bukan melukut di tepi gantang. Kita parti yang kuat,
Kita pati kerabat. Dia tuduh kita macam-macam. Dia yang melukut di tepi gantang. BN pemerintah, dia pun ikut pemerintah. Satu kursi parlimen pun jadi menteri juga. Hurrah! Mana boleh begini? Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Presiden, kepada Timbalan, kepada Bosco dan yang lain-lain. Sebab kena dan juga pemimpin-pemimpin di seluruh negara ini. Saya ingat lagi bagaimana kita merintis kebangkitan Barisan Nasional melalui PRQ Manis. Mana Datuk Mo? Itu dia. Dalam keadaan semua tidak ada. Tetapi saya kata, dalam perjuangan ini, pertama, satu kena ada kepercayaan. Kedua, kena ada keinginan. Orang tua-tua kita dulu sudah nyatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Merangkak pun merangkaklah, kita usaha. Dalam perjuangan ini kita tidak perlu orang kata give up, mana boleh. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai halangan untuk kita kalah. Untuk menang, kena bekerja seperti orang mau menang. Untuk menang, pendekatan kita, cara orang mau menang. Pendirian kita, pendirian orang mau menang. Ungkapan kita, ungkapan orang mau menang. Bukan mau menang, tapi perbuatan lemah lunglai, tidak bermaya. Hurrah! Lawan! Terima kasih kepada rakan-rakan komponen parti, PBRS, MCA, dan MIC. Walaupun sebetulnya selepas kala itu, BN Sabah ini sudah mengecil. Betul lah kata Bosco, selepas kala ada 4 jenis ahli dan pemimpin dalam UMNO dan BN. Tapi bagi saya selepas kekalahan itu merupakan satu hikmah, memberi kekuatan. Dan otomatik kita membersihkan UMNO daripada ahli-ahli yang tidak ada kesetiaan. Tidak perlu lagi dibersihkan, otomatik. Jadi alhamdulillah kita refresh kita punya parti. Cuma saya berpesan kepada pemimpin-pemimpin kita, termasuk diri saya. Kalau sudah berkuasa, jangan lupa rakyat. Sebab sejarah pemerintahan berpuluh-puluh tahun tidak akan mengekalkan kita menjadi pemerintah. Kalau kita sudah tidak dengar rakyat, kita sudah tidak dengar cadangan-cadangan pemimpin pertengahan, itu namanya masalah. Sebab itu di Sabah ini saya terbuka. Saya tidak ada inklusif, eksklusif, tidak ada. Saya ada apa cadangan, mari datang. Yang baik kita ambil, yang tidak, sorry. I go my way. Very simple. Sebab coalition ini kena dipikir apa tuntutan orang di bawah, apa dia mau. Jangan pikir apa kita mau. Kalau kita pikir apa kita mau, payah kita. Saya masih ingat, di Sabah ini, kalau cakap
pakar politik, saya rasa memang pakar lah. Sebab kita di Sabah ini sudah melalui PRN ke-16. Di Federal baru PRU ke-15. Sarawak baru melalui PRN ke-12. Bermana Sarawak tinggal. Orang Sabah inilah masalah orang Sabah. Dia tukar kerajaan macam tukar baju. Ya ini sebab kita mundur. Jangan marah Semenanjung. Ini betul, reality. Suka tukar kerajaan. Tidak ngam pemimpin, tukar kerajaan. Seharusnya pemimpin ditukar. Tapi susah juga. Kadang-kadang pemimpin kita ini pun sudah di atas, kalau mau sampai mati juga. Tidak pandai berhenti. Rakyat sudah tidak mau, dipaksa juga. Jadi beginilah. Jadi kita mewarisi masalah dan masalah itu berpuluh-puluh tahun. Macam saya ini, yang buat presiden, saya memang gila kerja punya. Mana ada betul, saya kasih betul. Mana perlu ditukar, saya tukar. Sebab rakyat Sabah tidak inginkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Bayangkan 48 tahun memerintah, boleh rakyat tolak. Apa masalah besar kita? Tenang dulu. PRU yang ke-14 yang lalu, saya melihat rakyat di seluruh negara termasuk Sabah inginkan perubahan. Dan mereka sangka Pakatan Harapan dan Warisan di Sabah boleh membawa perubahan. Memang pun ada perubahan. Perubahan daripada baik jadi tidak baik. Ekonomi mundur, rakyat mundur, semua mundur. Saya belum lagi bongkar PBS ni. Banyak dia buat untuk menghancurkan negeri Sabah ini. Tunggulah dekat-dekat pilihan raya. Tak patut. Dia sudah mula gendang. Sekarang kita palu dia punya gendang. Dia salah orang itu. Dia ingat dia boleh ugut saya. Minta maaf sama dia. Banyak kita kalah. Banyak fitnah, banyak pembohongan, banyak janji seperti rakan-rakan terdahulu cakap. Tapi rakyat kita percaya juga. Ini kali PRU 15 ini. Kalau rakyat kita jadi hilang akal, rakyat kita sesat di jalan yang terang lagi, saya tidak tahu. BN telah terbukti boleh mengubah sesuatu daripada tidak baik kepada yang baik. Yang membawa arus perubahan ini Barisan Nasional. Tapi ketika itu kita leka sikitlah, terimalah hakikatnya. Oleh kerana itu saya setuju. Pilihan raya akan datang. BN merangka satu strategi baru. Plan baru. Manifesto baru. Aku janji yang baru kepada rakyat di Sabah khususnya. InsyaAllah kita memerintah. Kita robah ekonomi Sabah. Keluarkan Sabah dari rangkaian kemiskinan. Dari rangkaian negeri yang mundur. Sebab Sabah ini negeri yang berpotensi untuk dibangunkan. Kita kena ubah. Tolonglah. Jadi rakyat Sabah tidak lagi orang kata orang Semenanjung ambil semua. Dan MA 63 ini banyak pihak telah mengaut keuntungan untuk ideologi politik. Banyak perkara-perkara dalam MA 63 kita kena laksanakan New Deal. Rundingan baru. Sudah kita lawan berpuluh-puluh tahun. Tidak juga boleh selesai. Maka pemimpin yang pintar
kena cari jalan penyelesaian. Tetapi oleh kerana ideologi politik terlampau tebal, isu MA63 dijadikan bahan untuk rakyat sokong, itu salah namanya. Sebab selama ini pun kerajaan persekutuan tidak meluluskan pembayaran 40% royalti ini. Kalau diluluskan, federal pun bankrupt. Kalau federal bankrupt, negeri pun bankrupt. Tapi ini orang Sabah berbeli MA63, MA63. Kosong ya, dari dulu kawan-kawan saya. Semua lawan MA63 sampai masuk penjara. Tak dapat juga apa-apa. Masuk penjara pun tak dapat juga. Royalti minyak naik 20%. Mana boleh? Sebab perjanjian ini, perjanjian mengibatkan antara bangsa. Bukan dengan Petronas saja. Jadi kita tidak mau lagi lah sejarah politik berulang. Di mana kita berkawan dalam politik dan perjuangan, tetapi tidak ada keikhlasan rakan-rakan kita dalam parti-parti yang lain. Ada yang main 2 kolam, ada yang main 3 kolam. Dan saya setuju dengan Presiden. Kita buat kajian, kita buat penelitian. Jangan kita termakan oleh strategi kita yang salah. Sebab kita ini banyak kali sudah ditipu. Jadi jangan tertipu lagi buat kali seterusnya. Kita belajar daripada proses yang telah kita lalui. Kalau kita tidak belajar, akhirnya kita akan dimama oleh penipuan-penipuan rakan-rakan kita. Di Sabah pun begitu. Saya ingin jelaskan kita mempunyai hala 7. Sebab kerajaan negeri Sabah ini dibina atas persepahaman dengan GRS dan juga Barisan Nasional. Dan kita Barisan Nasional tidak masuk GRS. Sebab kita dalam barisan. Tetapi kita ada persetujuan. Di mana kita akan bekerjasama untuk membentuk satu gagasan, membangun negeri Sabah, membela untung nasib rakyat. Jadi saya insya Allah, Barisan Nasional Sabah akan menentukan hala 7 sebelum PRU akan datang. Hala 7 ini untuk memastikan Barisan Nasional tidak akan ditipu lagi. Hala 7 ini untuk memastikan kemenangan calon-calon kita. Sebab itu saya kata sebelum berunding, kita perkuatkan benteng kita, rapatkan barisan kita, bermula di sini. Lepas ini kita balik ke kawasan masing-masing. Buatlah aktiviti di bawah, di kawasan masing-masing. Dekati pengundi kita, pengundi baru kita, anak-anak muda. Sebab untuk menang, kalau cakap saja tidak boleh menang. Untuk menang kena buat kerja. Boleh? Boleh? Hurrah! Baru boleh. Jangan balik rumah tidur pula. Kalau itu macam hangkang kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita gunakan platform pada hari ini sebagai satu landasan untuk kita memperkukuhkan parti kita. Calon jangan fikir siapa. Saya tahu semua mau jadi calon, tapi yang dipilih presiden tidak ramai. Calon kita serah dengan presiden. Itu dia punya kuasa mutlak. Tidak ada orang boleh runding. Siapa pun tidak berani runding. Yang penting kerja di bawah. Bermakna kalau parti kita kuat, siapapun calon kita menang. Tapi kalau parti lemah, tapi mau jadi calon, itu bukan hura, itu begini. So,
Saya sebagai pengakhirlah. Terima kasih kepada Datuk Jeffrey, Datuk Raimi dan yang lain-lain di atas penganjuran kita, program kita pada 2 hari ini. Dan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua yang datang secara sukarela untuk menghadiri konvensyen kita. Juga terima kasih kepada Presiden dan yang lain-lain dan juga sahabat-sahabat saya depan ni. Sebab sudi memberikan kami kekuatan dalam menentukan untuk nasib masa depan perjuangan kita. InsyaAllah, saya cukup yakin, Barisan Nasional akan mendapat tempat di hati rakyat. Dan Barisan Nasional akan dapat menguasai Putrajaya dan negeri-negeri keseluruhannya. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.